sekalian. Tiada arah burung merpati mencari haluan pulang cahaya. Pemangku pengarah setia menanti. Ucapan aluan sudah disedia. Seterusnya, majlis mempersilakan yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Fauzi bin Hamad, pemangku pengarah, merangkap Timbalan Pengarah Ijazah Tinggi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Khair bin Muhammad Yusof, Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Malaysia. Yang dihormati Encik Mat Razi bin Hashim, Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Siti Zubaidah binti Ismail, Timbalan Pengarah Penyelidikan dan Pembangunan Akademi Pengajian Islam Sri Malaya. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Faisal bin Ahmad Shah, Timbalan Pengarah Ijazah Dasar Akademi Pengajian Islam Sri Malaya. Yang berusaha Dr. Ahmad bin Yusof, Penyelaras atau Ketua Program Pendidikan Islam Akademi Pengajian Islam Sri Malaya. Yang berusaha Dr. Abdul Aziz bin Rekan, Penyelaras Kursus Latihan Mengajar Merangkap Koordinator Program wacana kita pada hari ini, iaitu wacana kerjaya bersama SPP 2021. Para pensyarah, para pendidik, graduan dan bakal graduan ijazah sarjana pendidikan, mahasiswa-mahasiswi, seterusnya para peserta wacana yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayahnya kita semua dapat bersama-sama dalam satu program yang bermakna pada hari ini, iaitu wacana kerjaya bersama SPP. Saya bagi pihak Akademi Pengajian Islam Sri Malaya mengucapkan syabas kepada program pendidikan Islam atas inisiatif dan usaha menganjurkan wacana kerjaya ini. Saya dimaklumkan bahawa pada awalnya wacana ini dianjurkan sebagai salah satu program pengisian bengkel refleksi latihan mengajar 2021 yang hanya melibatkan peserta dalam kalangan guru pelatih tahun akhir program Sarjana Muda Pendidikan Islam di Akademi Pengajian Islam. Namun melihat kepada signifikan penganjuran wacana ini yang boleh memberi manfaat kepada seluruh mahasiswa, graduan dan bakal graduan yang lain, maka pihak program pendidikan Islam memutuskan agar program ini terbuka kepada semua yang dapat disaksikan oleh audiens daripada seluruh negara kita. Oleh itu saya mengalu-alukan kehadiran secara maya dan penyertaan hadirin sekalian dalam wacana kerjaya bersama SPP pada pagi yang mulia ini. Di samping itu, saya juga ingin merakamkan ucapan sekalung penghargaan terima kasih kepada tetamu jemputan kita, khususnya Tan Sri Dr. Khair bin Muhammad Yusof dan Encik Muhammad Mat Razi bin Hashim daripada SPP kerana sudi meluangkan masa dan berkolaborasi menjayakan wacana kerjaya pada pagi ini. Bukan sahaja untuk manfaat pelajar kami, mahasiswa kami di Sri Malaya, tapi juga bakal-bakal guru di seluruh negara. Untuk makluman semua, ini adalah wacana kedua pihak program pendidikan Islam yang berkolaborasi dengan pihak SPP semenjak tahun lepas. Saya mengharapkan jalinan dan usaha sama seperti ini dapat diteruskan dari semasa ke semasa bagi memberi pendedahan kepada bakal-bakal graduan ijazah sarjana muda pendidikan mengenai profesion perguruan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selaku pihak penganjur, suka saya ingin berkongsi serba sedikit, terutama sekali untuk pengetahuan Tan Sri, mengenai latar belakang program pendidikan Islam atau disebut sebagai PPI, Akademi Pengajian Islam, yang mungkin masih ada yang belum mengenalinya.
Program Pendidikan Islam ini merupakan sebuah entiti yang dimiliki oleh Akademi Pengajian Islam di Musim Melaya, berpusat di kampus Kuala Lumpur sejak 40 tahun penubuhannya. Untuk pengetahuan Tan Sri, mula-mula ketika Yayasan Pengajian Tinggi Islam berpindah ke Kuala Lumpur pada tahun 1981, salah satu program itu ialah program pendidikan Islam. Ya. Ia telah menyelaras dua program pengajian di peringkat ijazah sarjana muda, iaitu Sarjana Muda Pendidikan Islam, Pengajian Islam, dan Sarjana Muda Pendidikan Islam, Pengajian Al-Quran. Satu-satunya program di Malaysia yang nomenklaturnya pendidikan Islam yang diiktiraf oleh MQA. Jadi untuk makluman Tan Sri juga, kita di Pusat Pendidikan Bacok, kalau dulu di Lampuri, kita ada MOU dengan Jabatan Majlis Agama Islam Sabah dan Sarawak, di mana kita menerima guru-guru, bakal guru, antaranya ialah daripada Sabah dan Sarawak sejak daripada dulu. Dan kita menyumbang melahirkan guru-guru yang bertugas daripada anak negeri di Sabah dan Sarawak sejak sekian lama. Kemasukan pelajar ke program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam ini adalah melalui dua saluran, iaitu saluran pertama, pelajar dari Asasi Pengajian Islam Musim Melaya yang berpusat di Bacok, Kelantan. Kalau sebelum ini di Nilampuri. Ya. Manakala saluran kedua, pelajar daripada lepasan SPM, STAM dan diploma. Sehingga kini program pendidikan Islam telah melahirkan lebih kurang 2,500 orang graduan yang secara khususnya berkhidmat sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan di sekolah-sekolah kerajaan maupun swasta di seluruh Semenanjung Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Dan saya ingat batch yang pertama telah pun pencen bagi program ini, disusuli oleh generasi yang selepas daripada itu. Selain menyelaras program di peringkat ijazah sarjana muda pendidikan Islam, program pendidikan Islam juga turut menyelaras program di peringkat ijazah tinggi, iaitu ijazah program sarjana dan ijazah doktor falsafah dalam pelbagai aspek penyelidikan seperti pedagogi dalam pendidikan Islam, psikologi dalam pendidikan Islam, pentaksiran dalam pendidikan Islam, teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan Islam, sejarah pendidikan Islam, falsafah pendidikan Islam, pentadbiran pendidikan Islam, pendidikan Al-Quran, pendidikan tahfiz dan dini, pendidikan bahasa Arab dan banyak lagi aspek kajian yang bersifat multidisiplin dan transdisiplin. Dan kami untuk makluman Tan Sri juga menerima ramai pelajar daripada luar negara yang membuat PhD dan juga master dalam bidang pendidikan Islam. Di mana mereka kita benar akan menulis tesis dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Sehingga kini pelajar pasca siswazah yang mengikuti kedua-dua program ini, iaitu sarjana dan PhD, terdiri daripada pelajar lokal, iaitu pelajar Malaysia dan pelajar antarabangsa dari negara seperti Oman, Yaman, Mesir dan Kuwait. Untuk bulan ini, saya tengok dalam rekod mesyuarat, kita menerima 49 bulan lepas, 49 pelajar kemasukan program sarjana dan program PhD, di mana yang bulan lepas saja ada pelajar daripada 17 negara, dan mereka ini juga membuat penyelidikan dalam bidang pendidikan Islam, sebahagian daripada mereka. Jadi Musim Melaya telah pun menjadi tempat di mana program pendidikan Islam ini menjadi tempat untuk kita menyumbang kepada pihak kepada khalayak antarabangsa sesuai dengan misi Musim Melaya, iaitu untuk menjadi sebuah misi bertaraf global antarabangsa yang memberi impak kepada dunia. Jadi kita bukan saja berusaha untuk melahirkan graduan, penyelidikan dan sebagainya untuk impak negara kita, tapi juga kepada peringkat antarabangsa. Oleh itu saya mengalu-alukan hadirin sekalian, jika ada yang berminat untuk melanjutkan pengajian di peringkat ijazah tinggi di program pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam Musim Melaya. Hadirin yang dikasihi sekalian, profesi perguruan adalah kerjaya yang tiada asing lagi dalam kalangan masyarakat kita. Memetik sebuah kata-kata hikmah, jika kamu ingin melihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudinya. Pada hari ini,
bertepatan dengan tugas guru yang bukan sahaja menyampaikan ilmu, malah para guru juga berperanan dalam mengembangkan emosi, rohani, intelek dan juga jasmani. Perkara ini amat dititik beratkan dalam falsafah pendidikan Malaysia, falsafah pendidikan kebangsaan yang saya kira sudah dihadam oleh graduan maupun bakal graduan ijazah sarjana muda pendidikan. Oleh itu, sebelum kita menyediakan atau membentuk masa depan negara yang terletak pada pemuda-pemudi, ataupun jika nisbahkan mengikut bidang pendidikan ini sebagai para pelajar, maka bakal guru sekalian perlu membuat persediaan yang rapi sebelum mencorak masa depan negara. Pada 20 Jun 2021 yang lalu, Kementerian Pendidikan Malaysia mengumumkan akan pengambilan khas 18,702 orang pegawai pendidikan, pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG 41 secara one-off, yang mana iklan pengambilan telah disiarkan pada 7 Julai 2021 dan penempatan pula akan dilaksanakan secara berperingkat bermula pada Oktober 2021. Seperti mana yang telah dimaklumkan oleh KPM, pengambilan khas ini adalah untuk mengatasi kekurangan guru di negara kita, khususnya membabitkan negeri. Kementerian Pendidikan Malaysia juga turut bekerjasama dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan dan juga JPA dengan mengetengahkan pendekatan baharu untuk memastikan pengambilan khas ini berjalan dengan lancar dan teratur. Syabas saya ucapkan kepada KPM, SPP dan JPA dalam menguruskan pengambilan guru khas ini. Sehubungan dengan itu, pada 2 Ogos 2021, iaitu 2 hari yang lepas, SPP telah membuat siaran makluman dalam platform Facebook rasminya dengan menyatakan bahawa SPP telah menerima permohonan melebihi 2 kali ganda daripada jumlah cadangan pengambilan khas pegawai perkhidmatan pendidikan grade 41, DG 41 secara one-off melalui portal MySPP sehingga tarikh tutup pada 21 Julai 2021. Dalam kata lain, terdapat lebih 36,000 permohonan telah diterima yang terdiri daripada graduan dan bakal graduan yang memiliki ijazah atau diploma dalam bidang pendidikan. Pada pandangan saya, situasi ini menunjukkan kompetitif yang sangat tinggi dalam kalangan pemohon. Walaupun besar harapan saya agar graduan dan bakal graduan ijazah sarjana muda pendidikan lebih diutamakan dalam pengambilan khas ini. Hal ini kerana mereka merupakan calon yang sudah mempunyai kelayakan ikhtisas dengan latihan, profesionalisme guru serta telah didedahkan dengan pelbagai pengalaman, kemahiran, pengetahuan kandungan, pedagogi dan teknologi sepanjang mengikuti pengajian sama ada secara teori maupun amali. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bersempena dengan wacana kerjaya bersama SPP yang diadakan pada pagi ini dengan tajuk persediaan bakal graduan ijazah sarjana muda pendidikan dalam membina kerjaya, atau dalam kata lain aspek-aspek berkaitan temuduga pengambilan pegawai perkhidmatan pendidikan, maka topik ini adalah satu topik yang amat sesuai untuk diberi pendedahan kepada hadirin sekalian. Dan saya fikir ramai bakal-bakal guru ini sedang menonton program ini, bukan saja dalam platform kita ini tapi juga dalam Facebook Live untuk mendengar mutiara-mutiara atau panduan yang apa yang sepatutnya mereka persiapkan untuk menjadi bakal-bakal guru. Kita perlu mendengar daripada perspektif SPP sendiri selaku entiti yang diberikan tanggungjawab pengambilan khas one-off, bahkan yang sememangnya sudah berfungsi menguruskan urusan perkhidmatan anggota perkhidmatan pendidikan di Malaysia. Hadirin sekalian, perlu saya mengharapkan para hadirin dapat mengambil peluang ini dengan sebaiknya untuk mengamati intipati wacana ini dan dijadikan bekalan dan pedoman sebagai bakal seorang pendidik kelak. Justru sebelum saya mengakhiri ucapan saya, sekali lagi saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada program pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, pihak SPP dan barisan pelaksana di atas kejayaan menganjurkan wacana kerjaya ini.
Semoga wacana kerjaya ini pada pagi ini berjalan dengan lancar dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Fauzi bin Hamad atas ucapan beliau sebentar tadi. Tetap